Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yukadzdzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ila Allahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Wa in yukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka yang demikian tidaklah menjadi hal. Faqad kudzibat rusulun min qablika, maka sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu sebelummu telah juga didustakan oleh kaumnya masing-masing. Wa ilallahi turja'ul umur, dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Sebelum ini menyatakan ataupun menyeru manusia supaya ingat kepada nikmat yang diberi Allah kepada kita. Sungguh banyak nikmat yang kita terima daripada Allah, tetapi oleh kerana terlalu banyak, satu pun manusia tak ingat. Manusia lupa, banyak lupa, lalai kepada nikmat yang dikurnia Allah kepada kita. Yang dekatnya, yang jauhnya, yang besar dan yang kecilnya, semuanya ini nikmat, wajib disebut. Semakin kerap kita sebut, semakin bertambah kecintaan kepada Allah. Semakin bertambah kecintaan kepada Allah, semakin banyak rahmat akan dikurniakan. Kemudiannya, apa yang dipesan oleh Nabi SAW ini didusta oleh ramai orang. Ayat menyatakan, wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Wa in yukadzibuka, jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, maka ini bukan satu perkara yang luar biasa. Nabi-nabi sebelummu pun juga didustai oleh umatnya. Hakikatnya pertarungan di antara kebenaran dan kebatilan ini berlaku dan akan terus berlaku. Dia berlaku sebelum ini dan sedang berlaku dan akan berlaku terus sampai kiamat. Ini adalah sunnatullah di dalam hidup ini. Manusia semakin panjang usianya di dunia ini, semakin pandai dia mempertahankan, sama ada dia memihak kepada kepada kebatilan ataupun kepada kebenaran. Dia kuat kerana dia mempunyai pengalaman. Semakin banyak pengalamannya, semakin banyak pula tipu dayanya untuk mempertahankan diri. Kemenangan dan kebatilan yang segera tidak menunjukkan bahawa dia pihak yang benar. Tetapi sunnah Allah Subhanahu wa taala ialah yang al-baqa'u lil aqwa. Al-baqa', kemenangan itu bagi pihak yang kuat. Al-baqa'u maknanya tahan. Ketahanan itu bagi pihak yang kuat. Tetapi yang lebih kuat ialah kebenaran yang lebih kuat. Al-baqa'u lil aqwa wal aqwa ma'al haqqi, dan yang lebih kuat itu mereka yang berada di pihak yang benar. Kita sebutnya sebelum ini, perkara yang benar ini dinyatakan oleh Nabi, sebahagiannya berada dalam doa yang selalu orang baca dalam salat tahajud. Tapi kadang-kadangnya tahajud pun tak ingat doa, walaupun banyak kali kita sembahyang tahajud. Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi, hinggalah sampai kepada al-jannatu haqqun wal naru haqqun was sa'atu haqqun wal mautu haqqun. Ini semua ni, syurga itu hak, neraka itu hak, mati itu hak, as-siratu haqqun, sirat itu benar, hari akhir itu benar, dan mati benar. Benar ini tulen, lawan dianya tidak tulen, tidak tulen. Syurga Ta'ala ini disebutnya barang bertulen, atau bahasa kita sebutnya, bahasa sekarang ni orang sebut original ini barang ni. Maknanya ada yang tidak original. Kemewahan di dunia, syurga di dunia ini barang yang mudah rosak, walaupun kita sebutnya juga dia ni syurga disebabkan dia barang-barang itu terlalu mewah. Kemenangan ini pada akhirnya, walaupun dia bertarung di antara kebenaran dan kebatilan, tapi akhirnya kebenaran juga akan menang. Walaupun beberapa peringkat dia kalah, tapi akhir kebenaran itu dengan janji Allah. Allah menjanjikan bahawa kebenaran Nabi-Nabi
Kita lihat kebenaran dalam peperangan, dalam pertempuran kalah, tapi dia bukan pusingan yang akhir. Pusingan yang akhir Allah janjikan al-aqibatu lil muttaqin. Akibat akhirnya memihak kepada orang yang benar. Peperangan di dalam dunia ini disebabkan kemenangan dan kemenangan dan kekalahan itu disebabkan taktik peperangan. Taktik peperangan salah atur kedudukan, maka dia boleh jadi kalah dan boleh jadi menang. Ayat ini menyatakan wa in yukadzibuka, jika mereka mendustakan kamu, faqad kudzibat rusulun min qablika, sesungguhnya rasul-rasul sebelummu juga telah didustakan. Maknanya kamu wahai Muhammad bukan yang terakhir. Yang terakhir, ramai lagi orang yang akan didustai risalahnya oleh musuh-musuhnya. Tidak ada seorang nabi pun yang dibangkit selamat daripada musuh-musuh yang akan mendustainya. Bukan yang terakhir dan bukan yang pertama. Akan disusuli lagi dengan perjuangan menentang kebatilan, dan mereka itu didustai, dan mereka ada yang kalah dan ada yang menang, tetapi akhirnya akan memihak kemenangan itu kepada pihak yang benar. Ayat ini merupakan menghiburkan Nabi, disebutnya menyuruh supaya Nabi bertenang. Satu uslub dikemukakan supaya Nabi bertenang dengan keadaannya. Musuh-musuh yang menentang Nabi begitu besar, tetapi apabila ayat diturunkan wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika, kalau kamu didustai, maka nabi-nabi sebelum kamu juga telah didustai kerasulannya, dan akan berlaku di mana-mana juga ada kebenaran. Soal pendustaan, soal kebatilan ini perkara biasa dalam mana-mana perjuangan. Jadi oleh yang demikian, ayat merupakan suatu kata-kata yang memberi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan risalahnya kepada manusia. Di sana ada kebenaran, di sana juga ada penentang bagi kebenaran. Ada di sana orang yang didusta seperti yang disebut di sini. Ada di sana orang yang mempermain-mainkan kebenaran. Ini satu perkara yang tidak boleh dianggap bahawa ini luar biasa. Tidak. Ini biasa saja. Ini sunnah, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala memang begitu. Orang yang tidak suka melihat musuh, dia tidak boleh berjuang. Dia tak boleh masuk medan perang. Tak boleh. Mana boleh berperang tidak ada musuh? Mana ada suatu peperangan yang musuhnya kita katakan dia akan mengalah? Tak akan mengalah, kerana mereka juga mempunyai kekuatan yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi berbeza di antara al-haqqu dan al-batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan hilang, akan lenyap pada satu ketika, tetapi yang kekal ialah al-aqwa, yang lebih kuat. Yang lebih kuat ialah kebenaran. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Wa in yukadzibuka, dan jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, faqad kudzibat rusulun min qablik, sesungguhnya rasul-rasul sebelummu juga telah didustai. Satu ketika Adi bin Hatim, seorang nama seorang raja di negara Arab pada suatu ketika dahulu zaman dengan Nabi SAW, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim bercadang nak berjumpa Nabi SAW. Nabi dia berjumpa dengan seorang yang namanya Adi. Boleh datang. Bila Adi bin Hatim berjumpa Nabi SAW, Adi terfikir ini bukan raja ni. Dia ingatnya Nabi Muhammad itu raja, sebab dia raja nak berjumpa raja. Tapi bila melihat Nabi SAW, dia kata bukan raja. Perjalanannya begini, cara hidupnya begini, pakaiannya begini, bukan raja.
Nabi Adi bin Hatim berjumpalah dengan Nabi. Bila Nabi berjumpa dengan Nabi, Nabi tanya, "Anta Adi bin Hatim, man anta? Siapa anda?" Dia kata, "Ana Adi bin Hatim, ana malik min al-muluk." Saya Adi bin Hatim, saya raja. Oh, sila ke rumah. Nabi mempersilakan Adi ke rumah Nabi yang amat sederhana. Oh, ke rumah dah raja datang. Bila bawa, Nabi hulurkan bantal, sebiji saja bantal yang ada padanya. Bantal, di dalamnya ada sabuk. Dulu orang tak ada meja duduk atas meja, tak ada. Nabi dia duduk atas tanah, atas bumi. Tapi istimewa sikitlah, dikali tampak bantal. Ada bantal bukan untuk tidur dah, untuk tidur, untuk letak di belakang, untuk sandar-sandar begitulah. Sekarang ni pun negara Arab macam tu. Saya tengok di Mekah, dia tak bawa ke meja, tapi duduk di satu dewan, satu halaman, dan masing-masing ada bantal lah. Nak tidur tidak sesuai, nak tidur lain pula, bantal lain. Ini bantal duduk, bagi bantal. Adi bin Hatim bila pegang, dia kata, "Antarlah, kamulah." Nabi suruh, "Ambil lah." Masing-masing, sebab bantal sebiji saja. Nabi utamakan tetamunya lah, beri kepada tetamu. Tapi Adi bin Hatim merasakan tak selera dia nak ambil, sedangkan Nabi tak ada bantal. Ini majlis raja. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi sudah tahu bahawa Adi bin Hatim, kalaulah dia datang, dia lihat raja, Nabi ni raja, boleh jadi dia pun nak memeluk Islam. Tapi Nabi sudah baca, orang ni dah kecewa sebenarnya bila datang tengok rumah macam ni, raja apa ni, pakaian macam ni, raja apa ni. Nabi kata, "La'allahu innama yamna'uka min dukhulil Islam fuqara'uhum." Boleh jadi apa yang menghalang kamu dari memeluk Islam ini, kata Nabi, kamu melihat orang Islam ni miskin. Boleh jadi kamu pun tidak selesa nak memeluk Islam. Wallahi, Nabi kata, demi Allah, satu hari nanti kamu akan lihat orang perempuan datang daripada Babil di Iraq. Dia akan datang untuk mengerja haji di Mekah. Tidak ada siapa pun yang mengganggunya. Pada ketika itu, katanya, Islam yang memerintah. Negara fistitbabin wa aman, dalam kedudukan yang aman dan tenteram. Wallahi, kamu akan lihat jika kamu panjang umur. Yang kedua, Nabi kata, wallahi, demi Allah, akhir zaman nanti, satu masa nanti, yafidul malu fi aidil muslimin, harta melimpah-limpah di kalangan orang Islam. Jika kamu panjang umur, kamu akan lihat mereka. Tak lama kemudian, pada Adi masih hidup, terbukti apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Selepas daripada pembukaan kota Madinah, umat Islam kaya raya, kaya dengan zakat, kerajaan kaya dengan zakat, tamar. Kaya ni maknanya orang Islam tidak memerlu lagi kepada sedekah. Tak memerlu kepada sedekah, kerana mereka menganggap bahawa apa perlu lagi kepada sedekah, sedangkan mereka juga mempunyai kebun-kebun tamar. Kalaupun tak ada kebun tamar, tetapi tamar selalu datang ke rumahnya daripada sedekah orang ramai. Demikian juga pada ketika itu negeri sudah aman di bawah pemerintahan Islam. Lalu Adi bin Hatim selepas itu memeluk Islam dengan sebaik-baiknya, kerana yakin kepada Islam bahawa satu hari nanti dia akan memperolehi kemenangan. Kemenangan ini kadang-kadangnya dia bukan merupakan suatu perkara yang sulit. Tidak. Sebab yang kecil saja boleh membawa seorang itu pada kalah. Kekalahan boleh berlaku disebabkan salah duduk, salah letak pada tempatnya. Dia boleh jadi menang. Jadi kemenangan itu dalam hadis ini, dalam ayat yang kita baca ini, akan berlaku kepada umat Islam. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir sekali kemenangan yang baik bagi orang Islam. Banyak janji Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan kemenangan. Umpamanya firman Allah, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan bantu rasul-rasul kami dan orang yang beriman, kami akan bantu, kami akan tolong
dalam kehidupan mereka di dunia dan pada hari berdirinya segala saksi. Hari berdirinya segala saksi iaitu hari akhirat. Dan akan tolong. Tapi bila akan tolong? Bila akan tolong? Bila masanya akan sampai? Yang kita saksikan dalam puluhan tahun akan datang, malah ratusan tahun, Islam semakin disisih, semakin kekalahan dalam kekalahan. Dan sekarang umat Islam berada dalam kubu, mereka tak boleh bangkit. Bangkit akan dipukul, akan dibunuh. Kita saksikan pada hari ini. Kita harus ingat, kita harus percaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berdusta dengan Rasulnya. Sejarah menunjukkan bahawa kemenangan Rasul itu sendiri pun sesuatu di luar dugaan. Nabi SAW dalam satu peperangan, bilangan musuh ribu-ribu, tetapi bilangan Nabi dan umatnya dan penyokong dan tentera di belakangnya, para sahabat, hanya 313 orang, tapi menyaksikan satu kemenangan yang cemerlang. Mengapa demikian? Inilah dia pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diduga oleh manusia. Apakah akan berlaku pada masa-masa yang akan datang? Ini adalah janji Allah, bukan suatu perkara yang mustahil baginya. Ya ayyuh, faqad kudzibat rusulun min qablika wa ila Allahi turja'ul umur. Dan kepada Allah jualah dikembali segala urusan. Ini urusan Allah, bukan urusan manusia. Manusia hanya berusaha, tetapi yang menentukannya Allah Subhanahu wa ta'ala.